Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak puas-puas lagi tentang 115 SD, akhirnya ini yang dilakukan oleh Pemuda Bersatu. Muhyiddin Yassin kata dia layak jadi Perdana Menteri karena memiliki 115 SD. Padahal bagi mereka yang sudah faham, SD sudah tidak boleh pakai selepas Akta Anti Lompat Parti telah diluluskan di Parlimen. Berapa banyak pun SD yang Anda ada, kalau sudah ada Akta Lompat Parti, semuanya itu tak boleh pakai lagi. Kerana SD sudah tidak bernilai sama sekali. Memandangkan pula penerangan daripada UMNO dan Zahid Hamidi tentang isu SD tersebut jelas menunjukkan bahawa berlaku kekeliruan besar yang menyebabkan Muhyiddin tidak dipanggil mengangkat sumpah kerana perlu penyiasatan dengan teliti. Begitulah kebijaksanaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong ke-16 pada ketika itu. Baginda cukup teliti, kemas dan bijaksana. Baginda tidak terus membuat keputusan kerana Baginda sudah merasa beberapa kali di dalam kemelut politik yang besar, dalam langkah Sheraton, dalam langkah yang kita sebut langkah letak jawatan Muhyiddin Yassin telah diambil alih pula oleh Ismail Sabri Yaakob. Semuanya itu memberikan satu titik pengajaran untuk yang di Pertuan Agong. Oleh sebab itulah Baginda akhirnya bukan lagi calang-calang membuat keputusan. Baginda menyiasat daripada sedalam-dalamnya sampai ke dalam-dalamnya. Baginda tidak mengambil keputusan terburu-buru. Sehingga apa saja SD yang Baginda terima tidak terus dia terima, disiasat sedalam-dalamnya. Kita berbangga dengan ketelusan dan juga kebijaksanaan dan juga kecermatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, Daulat Tuanku. Walau bagaimanapun, lain pula yang dibuat oleh Pemuda Bersatu. Tiba-tiba mereka pula buat laporan polis dakwa Zahid tipu Agong. Yang sekarang ini katanya ialah siapa yang tipu siapa. Tiba-tiba pula Bersatu kata Zahid tipu Agong. Tapi mari kita lihat apa komen netizen apabila laporan polis ini dibuat, yaitu berkait dengan kononnya Zahid menipu Agong. Kata netizen dalam ruangan komen di Malaysia kini, Red Parrot kata, buat laporan try to divert kes Din menghasut ex Agong. Kata netizen ini, laporan polis ini hanya sekadar untuk mengalihkan perhatian rakyat tentang kes menghasut Muhyiddin, kata mereka. Selain daripada itu, Wan Khalid pula kata yang buat laporan ini semua harus ditangkap sebab menghina yang di Pertuan Agong macam kena tipu dan terpedaya dan senang ditipu. Wan Khalid kata jangan-jangan yang buat laporan polis ini pula nanti pula akan disiasat dan kena tangkap kerana buat laporan palsu. Wan Khalid juga berkata Bersatu masih degil dan menyerahkan yang di Pertuan Agong yang pilih Perdana Menteri ke-10, di mana mereka mengatakan yang di Pertuan Agong membuat kesalahan besar tak guna. Katanya, jika DAP yang buat laporan polis seperti ini, pas cepat-cepat keluar kenyataan mengatakan DAP hina raja-raja dan Agong dan Islam sebab menyalahgunakan YDP pilih salah orang. Sekarang macam mana? Pas nak keluar kenyataan yang sama atau diam? Sehingga waktu ini PAS masih diam. Diam mengunci mulut, tak mengeluarkan apa-apa kenyataan. Pepel Maus kata, Bersatu buat kerja paling bodoh. SD Bersatu itu pun berbohong dengan Agong. Sebab curi 10 ahli parlimen UMNO tanpa merujuk kepada Presiden UMNO yang menguasai mereka melalui perjanjian sebelum PRU 15. Abah kau ni, Muhyiddin, ingat ini zaman tebuk atap. Tergesa-gesa cari sokongan SD. Siapa dulu hantar dia dapat. Tapi Agong bijak dan berhati-hati.
Daulat Tuanku, daulat Tuanku. Agung yang kita miliki adalah agung yang amat bijak dan berhati-hati. Agung yang ada pada waktu itu sudah serik dengan perbuatan tebuk atap, perbuatan jatuh menjatuhkan Perdana Menteri melalui SD. Apabila Akta Lompat Parti telah diluluskan, padan muka semua ahli politik. Mereka dah tak boleh lagi curi-curi orang, beli-beli orang, menjual sini sana. Kerana mereka kini terikat dengan undang-undang tersebut. Jadi sebenarnya saya setuju dengan Purple Mouse. Bersatu buat kerja bodoh apabila SD bersatu tu dianggap relevan. Sebenarnya SD itu tidak lagi relevan. Kerana SD bersatu itu pun berbohong dengan Agong. Sebab mereka curi 10 ahli Parlimen UMNO tanpa merujuk Presiden UMNO yang menguasai mereka melalui perjanjian sebelum PRU 15. Dan ramai tahu, sebelum dijadikan calon dalam PRU 15, semua calon Barisan Nasional menandatangani akur janji. Antaranya ialah mereka bersetuju bahawa kerusi yang mereka menangi itu bukan milik peribadi tapi milik parti. Selain daripada itu, mereka juga akur kalau mereka lompat parti, mereka akan membayar 100 juta ringgit. Selain daripada itu, mereka juga akur bahawa apa juga keputusan yang dibuat oleh Presiden adalah sah. Jadi maka dengan itu, hanya keputusan Presiden secara en bloc boleh diterima. SD tak pakai lagi lah. Abah kau ni, Muhyiddin, kata Purple Mouse, ingat ini zaman tebuk atap lagi kah? Yang mana tergesa-gesa cari sokongan SD. Siapa dulu hantar dia dapat. Sebenarnya itu semua sudah tak pakai lagi. Tak pakai lagi. Mereka kena rujuk, baca balik itu perlembagaan yang sudah diluluskan sewaktu pentadbiran abah kau atau Muhyiddin. Dia mungkin lupa waktu dia menjadi Perdana Menteri, undang-undang Akta Anti Lompat Parti telah pun diluluskan. Bukan waktu Anwar Ibrahim, tetapi waktu Perikatan Nasional berkuasa menjadi kerajaan, waktu itulah Akta Anti Lompat Parti diluluskan. Jadi, tindakan pemuda bersatu melapor polis dakwa Zaid Tipu Agong ini adalah tindakan yang sia-sia sebenarnya. Bahkan, silap-silap hari bulan lebih menyusahkan Muhyiddin Yassin kerana makin lama makin disiasat tanpa ada kesudahannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Keputusan RCI, siasatan diraja berkait dengan isu Pulau Batu Putih, akhirnya keluar dan telah pun diwartakan. Anwar Ibrahim memberikan komen yang cukup lantang dan berani, yang kita fahami pastinya sedang merujuk kepada pengkhianat negara. Anwar Ibrahim kata, akibat cuai ataupun kerana cukai kendali isu Batu Putih, ianya pengkhianatan kepada negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kecuaian dalam mengendalikan isu Batu Putih adalah satu bentuk pengkhianatan kepada negara. Beliau berkata, biarpun kerajaan menerima keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ, tiada negara di dunia ini yang ingin melepaskan mana-mana kuasa atau kawasan dengan mudah. Malah sanggup berperang untuk mempertahan sebuah wilayah kecil. Sebab itu, Kerajaan Madani setuju adakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk memutuskan apa yang sebenarnya berlaku. Mengapa negara ini, negara hebat Malaysia tercinta ini, izinkan pengkhianatan begitu rupa sehingga terlepas dengan mudah tanpa gunakan jalur hukum pertahankan hak kita, kata Anwar Ibrahim. Kalau benar orang fikir ini perkara kecil dan enteng, ada masalah pada sikap dia sebagai seorang anak Malaysia, kerana ini tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia, kata Anwar Ibrahim dalam Majlis Amanat Perdana Menteri Hari Kebangsaan 2024 di sini hari ini.
pada 23 Mei 2008, ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Batu Putih, manakala Batuan Tengah yang terletaknya 1 kilometer, kurang 1 kilometer dari pulau itu, milik Malaysia. ICJ juga memutuskan hak milik Tubir Selatan kira-kira 4 kilometer dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 24 Januari lepas bersetuju menubuhkan RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said memaklumkan laporan RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan akan dibentang di Parlimen manakala syur-syur yang dikemukakan akan dibahas. Azalina berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lepas dan laporan itu dibentangkan oleh Pengerusi Suruhanjaya berkenan Tun Mad Raus Sharif yang juga bekas Ketua Hakim Negara. Anwar juga berkata perbahasan terbuka di Parlimen mengenai isu Batu Putih akan menjadi pengajaran kepada anak bangsa selain iktibar supaya tidak mengorbankan kepentingan negara. Kita akan izinkan perbahasan terbuka di Parlimen dan luar Parlimen untuk jadi pengajaran dan iktibar kepada anak-anak bangsa pada masa akan datang, bahawa negara ini terbentuk dengan pahit getir, keringat, air mata darah pejuang selama ratusan tahun lawan penjajah demi penjajah dan tidak boleh dikorbankan kepentingannya, kata beliau yang juga Menteri Kewangan. Beliau turut menitipkan nasihat kepada golongan muda agar sentiasa mempunyai semangat kemerdekaan dengan memperbanyak pembacaan dan mempelajari sejarah untuk terus mengangkat martabat negara. Seramai 7,000 orang hadir ke majlis itu yang diterajui Kementerian Perpaduan Negara dan turut diserikan dengan persembahan istimewa kanak-kanak tabika perpaduan yang berkisarkan elemen rukun negara serta bicara eksekutif kedaulatan negara, tanggungjawab bersama bagi mengimbau insiden Lahad Datu. Saudara-saudara sekalian, RCI Batu Putih telah pun keluar dan akhirnya kita akan ketahui apa sebenarnya yang berlaku. Nak tunggu sekarang ialah apa jawapan Tun Mahathir terhadap isu ini. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jangan tohmah, fitnah institusi raja dalam isu politik. Itu titah Sultan Selangor. Siapa yang ditujukan oleh Sultan Selangor ini? Titah ini jelas bukan sekadar untuk pihak pembangkang, tetapi juga pihak kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia. Isu 3R berkait raja, kaum tidak patut dijadikan politik. Isu raja dan kaum tidak patut dijadikan modal dalam kempen. Hal ini kerana ianya tidak membawa apa-apa keuntungan. Itu hanya merugikan ramai pihak. Pada pendapat saya secara pribadi, carilah modal kempen dalam kempen yang tidak menyentuh 3R. Masih banyak modal-modal lain yang boleh dikenakan, yang boleh dijual semasa kempen. Tapi biasalah, apabila sudah kehabisan modal, apabila sudah kehabisan isu, nak buruk-burukkan orang, nak fitnah orang, nak maki hamun orang, dah panik, tak boleh nak lakukan apa-apa lagi. Apalagi ungkitlah perkara-perkara 3R. Itulah kebiasaannya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Ada yang terima pada, kena akta hasutan. Awas, jangan sampai Anda kerugian. Bak kata Anwar Ibrahim, sudah terlanjur cakap, sila bertanggung jawab. Sudah terlanjur cakap, buruk padahnya dan tanggung akibatnya sendiri. Jangan salahkan orang. Ini balik-balik nak salahkan orang.
Padahal, bak kata Fahmi Fazil, kerajaan tidak campur tangan dalam laporan kes-kes hasutan kebelakangan ini, semuanya karena ada laporan polis. Bahkan ada satu kes hasutan melibatkan Muhyiddin Yassin, sehingga 300 laporan polis dibuat untuk isu, satu-satunya isu itu termasuklah laporan polis daripada Istana Pahang sendiri. Hari ini kita digemparkan dengan titah Sultan Selangor sekali lagi. Sultan Sharifuddin Idris Shah menasihatkan fikiran rakyat tidak diracuni dengan unsur negatif terutama dalam isu 3R. Sultan Selangor menegaskan institusi raja tidak sepatutnya diheret dengan tohmahan dan fitnah berkaitan isu politik. Sultan Sharifuddin Idris Shah menasihatkan pihak tertentu tidak meracun fikiran rakyat dengan unsur negatif terutama isu 3R, kaum, agama, dan raja. Dalam menegakkan pemerintahan berkonsepkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Institusi raja tidak sepatutnya diheret dengan tohmahan dan fitnah yang berkaitan dengan isu-isu politik. Institusi raja adalah above politik, di atas politik. Oleh sebab itulah, sebarang bentuk teguran dan kritikan terhadap pemerintah serta institusi raja seharusnya disalurkan melalui saluran betul dan dilaksanakan secara berhemah. Titahnya sempena sambutan Hari Kebangsaan. Sultan Sharifuddin bertitah budaya negatif itu masih diamalkan sebagian daripada pemimpin dan ahli politik di sebalik kekerapan baginda memberi nasihat berhubung perkara terbabit. Beta tidak akan jemu untuk terus menasihati seluruh rakyat agar sentiasa memupuk semangat perpaduan yang tinggi di kalangan masyarakat titah baginda lagi. Segala perbezaan antara kaum, agama dan fahaman politik janganlah dijadikan penghalang bagi rakyat Malaysia memberikan taat setia kepada negara titah baginda. Baginda turut menggesa perbezaan itu sepatutnya dijadikan resepi mewujudkan masyarakat majmuk, bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain. Usaha-usaha hendaklah dilakukan dengan berhemah bagi mengadakan program-program yang boleh merapatkan semula jurang pemisah demi mengikis segala prasangka buruk di jiwa sebagian rakyat negara ini titah baginda lagi. Titah itu menyusul 3 hari selepas pengerusi Perikatan Nasional PN, Muhyiddin Yassin didakwa di Mahkamah Session Gua Musang kerana mengeluarkan perkataan menghasut pada kempen PRK Nenggiri. Kenyataan menghasut pada 14 Ogos itu berkenan dakwaan beliau yang tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong selepas PRU 15 bagi mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, walaupun dikatakan mempunyai 115 sokongan daripada 222 ahli parlimen pada masa itu. Presiden bersatu itu didakwa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1(b) Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum denda maksimum RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.